Selamat malam, salam sejahtera. Ada berita buruk yang aku nak sampaikan kepada Zahid Hamidi. Hari ini, dua orang menteri sudah menyatakan bahawa PRU tidak patut diadakan pada waktu banjir. Dan menteri ini juga adalah Menteri UMNO, bukan daripada parti politik lain. Kira kata ini dari gelanggang mereka sendiri. Makna kata, kalau kabinet sudah mula bincang tentang PRU pada tahun ini, tiadalah harapan Zahid Hamidi kerana sudah ada gambaran menteri-menteri yang ada dalam kabinet tidak menyokong PRU 15. Siapa Zahid untuk memaksa Ismail Sabri Yaakob menasihati yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen? Ismail Sabri Yaakob hanya boleh mendengar pendapat daripada kabinetnya, jauh sekali untuk diugut oleh Presiden UMNO itu, iaitu Zahid Hamidi. Ada beberapa perkara yang aku fikir nak disampaikan. Aku nak sampaikan kepada rakan penonton yang aku hormati sekalian. Pertama sekali, satu orang lagi Menteri UMNO mengatakan tidak logik PRU diadakan semasa musim banjir. Menteri ini iaitu Datuk Seri Rezal Naina Merican berkata tidak akan diadakan PRU semasa banjir kerana ia akan memberi implikasi buruk kepada rakyat yang sedang berdepan kesusahan hidup. Selain daripada itu, seorang lagi menteri yang juga kata tidak sesuai diadakan PRU pada waktu banjir ialah atau musim tengkujuh ialah Khairi Jamaluddin. Dua menteri ini sudah mengatakan, bahkan dalam berita-berita yang tular juga, PAS juga mengatakan negeri yang diduduki oleh PAS tidak akan bubar pada waktu tengkujuh. Saudara yang dihormati sekalian, sekiranya PRU tetap diadakan juga pada tahun ini faktanya yang mungkin mengejutkan anda semua. Pada banjir 2021 yang lepas, yang berlaku pada tahun 2021 yang lepas, negara telah mencatatkan satu rekod baru untuk zaman moden ini apabila berlaku korban nyawa yang terbesar pada zaman moden yang melibatkan lebih 50 nyawa telah terkorban semasa banjir besar yang berlaku pada 14, 18 dan 19 Disember 2021, yang mana angka kematian di Selangor sahaja mencecah 25 orang, yang terbesar pernah direkodkan dalam sejarah moden negara Malaysia. Apakah makna fakta ini? Faktanya ialah ini adalah hanya di Selangor dan tidak ada pergerakan daripada rakyat kerana mereka tidak perlu ke mana-mana. Tetapi bayangkan kalau PRU diadakan pada musim tengkujuh dan rakyat pula sebahagiannya degil, gairah juga nak berkempen, gairah juga pergi ke mana-mana, dan ada juga yang gairah untuk turut mengundi walaupun dalam keadaan bahaya. Kita tidak dapat nafikan ada persiapan-persiapan yang mungkin dibuat, antaranya ada jentera, ada bot, ada ciri-ciri keselamatan yang disediakan. Tetapi lebih baik mengelak daripada menjerumuskan diri daripada bahayanya yang akan berlaku. Kerana tidak bijak, sudah tahu bahaya, masih juga jerumuskan diri di tempat tersebut. Seperti seorang yang tidak buta, melihat ada api di depan, tapi mencuba juga untuk melintasi api tersebut. Saudara-saudara, selain daripada itu, menurut satu laporan yang ada di Malaysia kini, kos tambahan RM100 juta lagi diperlukan jika PRU diadakan pada masa banjir. Apakah guna fakta ini? Malaysia pada waktu ini mengalami musim di mana nilai mata wang ringgit Malaysia berada pada kedudukan paling buruk pernah berlaku.
Hampir setiap hari nilai Malaysia, mata wang Malaysia terus merosot dan merosot. Sekiranya negara kita, pemimpin kita ini benar-benar bertanggung jawab, perkara yang menjadi prioriti, keutamaan bagi mereka adalah bukan PRU. Keutamaan pada masa ini ialah menangani isu kejatuhan nilai mata wang Malaysia ini. Kerana kalau tidak diatasi, aku risau negara kita akan dapat mengikuti jejak negara Greece yang telah pun muflis. Selain daripada itu, telah dilaporkan melalui media, Lim Guan Eng mengatakan akibat daripada kemerosotan nilai mata wang Malaysia, hutang prinsipal 1MDB telah meningkat 7.7 bilion. Itu bukan faedah. Itu baru peningkatan nilai akibat peningkatan jumlah perlu dibayar akibat daripada kejatuhan nilai mata wang ringgit Malaysia. Bayangkan kalau jatuh dan jatuh lagi sehingga mencecah 5 atau 6 ringgit per dolar. Apa jadi dengan Malaysia? Apa jadi dengan hutang Malaysia? Berapakah hutang yang perlu dibayar oleh Malaysia? Jadi aku fikir daripada membelanjakan kos 100,000 untuk ditambah untuk kos masa banjir PRU pada masa banjir, apa kata nilai 100 juta ini digunakan untuk dua perkara. Pertama, membantu rakyat yang akan dilanda banjir pada waktu tersebut. 100 juta ini saya fikir cukup banyak untuk dapat membantu rakyat yang dalam kesusahan dan tidak digunakan untuk banjir pula. Selain itu, nilai 100 juta ini boleh digunakan untuk membantu rakyat dari segi subsidi maupun bantuan keuangan untuk menangani masalah kenaikan kos sara hidup akibat daripada kejatuhan nilai mata wang Malaysia. Saya fikir janganlah dibuat PRU pada tahun ini. Saya secara pribadi saya tak setuju kalau PRU 15 diadakan tahun ini. Hal yang ketiga, yang terakhir, kerana bayangkan kalau PRU dibuat pada tahun ini, menurut Pemuda UMNO telah mencadangkan cadangan yang baru, yaitu PRU lebih awal diadakan sebelum musim tengkujuh. Pemuda UMNO mencadangkan PRU 15 diadakan sebelum musim tengkujuh. Bukankah perkara itu perkara yang tergesa-gesa? Ataupun tak apalah kalau nak teruskan juga, tiada masalah. Masalahnya satu, tempoh berkempen sebulan itu, semua orang akan sibuk hanya berkempen. Manakala Perdana Menteri pula telah bubar. Yang ada hanyalah Perdana Menteri atau KTK sahaja. Bagaimana KTK ini dapat menangani isu kenaikan, penurunan nilai mata wang dan masalah ekonomi di Malaysia kalau tidak ada kerajaan yang benar, yang sebenar? Berapa bulankah negara kita akan tergantung? Sebulan kempen, selepas kempen mau buat lagi kabinet, selepas kabinet menangani lagi masalah-masalah yang mungkin berterusan akibat daripada ketidakstabilan politik, kerana dijangka PRU 15 tidak ada yang akan jadi dominan, tidak akan ada gabungan yang akan menang 2/3. Rentetan itu semua, kalau kita kira-kira boleh mencapai 2 hingga 3 bulan negara tergantung begitu saja. Jadi dalam masa 3 bulan itu apa boleh jadi dengan ekonomi kita? Kalau sehari pun harga atau penurunan nilai mata wang Malaysia boleh terjadi, bayangkan 3 bulan apa boleh berlaku. Itulah sebabnya aku rasa PRU 15 jangan dulu dibuat tahun ini, buat saja pada tahun depan. Kalau memang anda menang, ditakdirkan menang, pasti menang. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, kita jumpa lagi, bye-bye.